بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم اخرجنا من ظلمات الوحي وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Baik, sambung balik pengajian kita dalam kitab Matan Muqaddimah Al-Hadramiyah yang dikarang oleh Imam Abdullah Bafat Al-Hadrami. Kita masuk faslun fi sadaqati tatawwu'. Fasal pada menyatakan sedekah sunat. Seperti mana dalam semayang ada semayang hak wajib, ada semayang hak sunat. Puasa ada puasa hak wajib, ada puasa hak sunat. Begitulah juga sedekah. Zakat ada, zakat memang wajib. Tapi bila sebut sedekah ada sedekah hak wajib, ada sedekah hak sunat. Sedekah wajib ni benda sedekah wajib. Sedekah wajib zakat lah. Dan sedekah sunat seperti mana yang muallif kita katakan. Baik. Begini. Cuma kita kena faham, dia ada, bila sebut sedekah dia ada 3 istilah. Selain sedekah dia ada hibah. Selain hibah dia ada sedekah, hibah, hadiah. 3 ni semua beza. Walaupun satu sudut. Satu sudut ada. Yang beri tu satu pihak. Satu pihak dia tak ada benda-benda. Tapi kata para ulama, dia lain. Lain mana? Kalau hibah kita beri tanpa kita qasak apa-apa. Adapun kalau kita sedekah adalah kita beri orang yang bawah daripada kita. Sama ada martabat, kedudukan, harta dan sebagainya. Itu sedekah. Adapun hadiah ni kita beri atas qasak. Kita nak beri itu bukannya nak mengharapkan balasan atau benda, tapi kita nak khabar, kita sayang ke dia, kita kasih pada dia. Itu hadiah. Ini ulama sebut dalam kitab-kitab fiqh. Baik je. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. فصل في صدقة التطوع. والأفضل الإسرار بصدقة التطوع خلاف الزكاة، والتصدق على القريب الأقرب والزوج ثم الأبعد ثم محارم الرضاع ثم المصاهرة ثم الولاء ثم الجار وعلى العدو وأهل الخير والمحتاجين وفي الأزمنة الفاضلة كالجمعة والأماكن الفاضلة وعند أمور المهمة كالغزو والكسوف والمرض وفي الحج وبما يحبه وأن يكون بطيب نفس وبشر ولا يحل التصدق بما يحتاج إليه لنفقته أو نفقة من عليه نفقته في يومه وليلته أو لدين لا يرجو له وفاء. Faslun fi sadaqati tatawwu'. Sedekah yang sunat. Wal afdalu, dan afdal, yakni sedekah sunat memang sunat sama. Kita beri hadiah ke orang memang sunat. Tapi terlebih afdal israru bi sadaqati tatawwu'. Kita rahsiakan sedekah hak sunat. Sedekah yang sunat kita rahsiakan. Kerana apa? Supaya dia tidak menimbulkan perasaan takabur. Bahkan hak ni ada galakan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata mana? Ada 7 orang yang akan dapat payungan daripada arsy Allah ketika mana tidak ada payungan ketika itu. Salah satunya siapa? Iaitu orang yang bersedekah. Nabi guna kunyah. Sedekah yang tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu. Ni kunyah. Bukannya buat betul, bukan hakiki. Ni kunyah. Kunyah. Kinayah. Bukan kunyah. Kinayah. Faham? Sama. Khilaf az-zakah. Bersalahan dengan zakat. Zakat, ulama kata zakat sunat kita zahirkan. Tapi zakat zahir ni, zakat benda kena zahir. Kata ulama, zakat yang kena zahir iaitu zakat yang harta itu harta zahir. Contoh benda, pertanakan, pertanian, perniagaan. Hak tu kan zahir.
maka zakat tadi kena zahir. Adapun kalau zakat tadi daripada harta-harta yang tersembunyi, maka ulama kata nak keluar zakat tu kena sembunyi. Contoh mah. Mah bukan harta yang zahir. Kita bukan semua orang tahu kita ada mah banyak. Maka bila kita nak beri zakat mah, sunat kita sembunyi-sembunyikan. Bersalahan dengan amir, ketua negara. Ketua negara, pemimpin, dia nak keluar zakat, sama ada zakat tadi daripada harta tersembunyi ataupun harta zahir, tu sunat dia zahirkan. Dah. Wa tasadduqu 'alal qaribi. Baik, bila kita sebut sedekah, sekarang ni nak beri sedekah kepada siapa? Kita kena faham masalah zakat. Zakat tidak boleh beri kepada orang yang bawah nafkah kita. Adapun sebab apa? Sebab dia seolah-olah lari daripada zakat. Adapun lari daripada nafkah. Adapun masalah sedekah molek beri ke siapa? Ulama kata wa tasadduqu, dan sedekah. Berbeza dengan zakat. Zakat tak boleh beri ke orang nafkah. 'Alal qaribi, afdal kita beri kepada hak dekat dulu. Alal qaribi, yakni qarib di sini kaum kerabat. Kita beri ke anak beranak dulu. Baik, anak beranak ramai, maka anak beranak mana hak kita kena dahulukan? Yang qaribil aqrab. Kaum kerabat tadi hak paling dekat. Kaum kerabat tadi hak paling dekat. Siapa? Anak, ayah, ni hak paling dekat. Wazauji, dan juga suami. Isteri kaya. Baik, dia tidak wajib beri benda-benda ketuk lelaki dia. Tapi ulama kata kalau dia nak sedekah, siapa afdal kali you sedekah? You sedekah ke suami dia. Sebab apa? Sebab tu paling aqrab, yang paling dekat. Walaupun dalam kitab sebut zauji, termasuklah sekali zaujah. Maksud apa? Tok lelaki dia beri nafkah ke bini. Nafkah dia setahun wajib 1,000, katakanlah contoh. Lepas tu dia rasa ni nak beri lebih, maka ulama kata tak ada masalah. Contoh, suami wajib beri pakaian ke isteri berapa setahun? Pakaian baru 2 lah setahun. Hak ni hak wajib. Baik, tapi kalau kita tengok lah ni, tok lelaki lah ni beri ke bini banyak, lebih daripada 2 lah. Maka waktu masuk sedekah tu. Nak khabar benda, orang lelaki ni nak sedekah. Sebab tu orang lelaki ni, insya-Allah, besar pahala. Walaupun tak nampak beri sabun-sabun, nampak beri ke bini je. Sebab tu, anda ingat masa anda duduk Ustaz Zahar dulu, ziarah Ustaz Zahar semua orang. Bila kita terima nikah, bukan kita terima bini kita saja, kita terima perangai dia sekali untuk menghabiskan harta kita. Ni bukan, ni yang marah orang. Bukan Nazbuk, Ustaz Zahar tu. Nak marah Ustaz Zahar. Summal ab'adi, kemudian hak jauh. Bila lepas kita beri ke anak beranak hak dekat, kita beri pula anak beranak hak jauh. Kalau ada lebihan je lah, ada lebihan je. Tapi ni afdal. Kalau kita beri jauh lalu, tak ada masalah pun. Tapi kurang afdal. Summa harimil radha'. Summa harimil radha'. Kemudian lepas kita beri hak anak beranak kita jauh-jauh, kita beri pula kepada mahram dengan sebab susuan. Kalau ada lebih lagi, summal musaharah. Kemudian di atas jalan musaharah, berambil-ambilan. Benda mak tua, benda ni hak ni lah atas jalan musaharah. Natu apa semua lah. Summal walad, kemudian walad. Walad ni benda walad bekas tuang. Contoh, seorang tu dia ada hamba, kemudian dia bebaskan hamba dia. Bila dia bebas hamba ni dia pandai nega sampai jadi kaya. Tuang dia pula jatuh miskin. Ketika itu sunat ia beri walad. Selepas dia beri belaka dah kaum kerabat, musaharah apa semua ni. Summal jari, kemudian jiran. Lepas beri ke anak beranak belaka dah, baru kalau ada lebihan kita beri ke jiran. Tapi kita kena faham, masalah beri ke jiran ni ada kadang-kadang beberapa masalah. Kalau kita baca kitab fiqh, dahulukan jiran di atas keluarga. Bila masalah zakat. Zakat mana? Contoh dia, kaum kerabat kita ni hak layak terima zakat, hak bukan nafkah kita, tapi dia ni layak terima zakat, duduk lebih daripada kawasan 2 marhalah. Kita belajar dah kan bahawa zakat dalam mazhab Syafi'i tidak boleh pindah zakat. Maka ketika itu
afdal ketika ini kita dahulukan jiran. Sebab apa? Sebab kaum kerabat kita duduk jauh. Yalah. Cuma masalah zakat yang tidak boleh pindah ni masalah apa? Iaitu zakat harta. Zakat harta kita wajib beri kat tempat harta kita berada. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pejabat kita di Kuala Lumpur, tapi perniagaan kita berada di Pahang. Maka ketika itu, ulama kata wajib buat keluar zakat di mana? Wajib buat keluar zakat di Pahang. Bukan tempat kita berada, bukan tempat kita bekerja. Sebab tu anda sebut Allah, tidak betul kita guna istilah zakat harta kena bayar tempat kita bekerja. Tapi yang lebih tepat, tempat harta kita berada. Sebab boleh jadi harta kita ada lain, pekerjaan kita lain. Yalah. Ada pun zakat badan tak syarat kita nak pergi mana-mana. Kita duduk Jordan, tapi kita nak pergi, nak bayar, minta tolong ayah kita bayar di Malaysia. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Wa 'alal 'aduwi, dan di atas musuh, sedekah atas musuh. Sebab apa? Sebab syarak dia suruh sedekah atas musuh ni bukan ni supaya cari jalan supaya kita berdamai. Syarak ajar kita biar berdamai dengan semua orang. Wa ahlil khair, dan di atas orang hak baik-baik. Orang baik ni mana? Penuntut ilmu, orang belajar. Wal muhtajin, dan di atas orang yang berhajat. Wa fil azminati, dan juga sunat afdal. Wa ni balik pada afdal. Wa tasaddaqu tu balik pada afdal. Dan afdal kita sedekah tadi tu ketika mana? Fil azminah, ketika waktu-waktu mana? Al-fadilah, waktu-waktu yang berkat. Contoh mana? Kal Jumaati, seperti hari Jumaat. Tapi ulama kata bukanlah maksud dia kita kena tahan harta kita sampai tunggu hari Jumaat. Tak. Ketika mana kita ada, kita berilah. Tapi ketika waktu-waktu hak berkat ni, hari Jumaat, bulan Ramadan, hak ni terlebih muakkad, terlebih dituntut. Tapi bukan maksud kita tahan harta kita. Tunggu Ramadan. Tahan ni ada 10 hari, berapa hari? 7 hari di Ramadan. Tahan harta 7 hari, tak sedekah langsung. Bukan maksud gitu. Bahkan ulama kata, kalau boleh, janganlah hari-hari kita ni berlalu tanpa ada kita sedekah. Wal amakinil fadilah, dan juga pada tempat-tempat yang berkat. Tempat-tempat berkat ni mana? Macam Mekah, Madinah, mana? Baitul Maqdis. Tapi kita kena faham, mana-mana tempat yang besar kelebihan dia, berlipat ganda pahala bila kita buat, maka berlipat ganda juga dosa kalau kita buat. Mekah kita buat pahala, berlipat ganda pahala. Baik, kalau kita buat dosa, berlipat ganda juga dosa. Wa indal umuri muhimmah, dan ketika perkara-perkara yang penting, seperti mana? Kal ghazwi, ketika perang. Kita tengok banyak hadis-hadis Nabi kan, sahabat-sahabat sedekah ketika perang. Wal kusufi, ketika gerhana. Walaupun kusuf gerhana matahari, ulama kata masuk sekali khusuf, iaitu gerhana bulan. Sebab ulama luar kata kusuf boleh pakai untuk gerhana matahari, boleh pakai untuk gerhana bulan. Wal maradi, dan juga sakit. Wa fil haji, dan ketika melakukan haji. Wa bima yuhibbu, selesai masalah tu, kemudian nak khabar pula. Sunat kita beri ni, wa bima yuhibbuhu, sunat kita sedekah-sedekah ni dengan barang yang kita sayang. Dengan barang yang kita suka, barang yang kita sayang, hak tu hak paling afdal kita sedekah. Sebab apa? Kerana ketika itu nak khabar kita mengejar akhirat lebih daripada dunia, kata para ulama. Wa an yakuna bi tibi nafsin wa bishrin, dan juga kita beri tadi hal keadaan kita itu bi tibi nafsi, dengan eloknya nafsu, dan juga wa bishrin, eloknya muka. Bukan beri dengan muka yang tak rela, muka yang marah. Bahkan ulama fiqh buat masalah dalam kitab-kitab fiqh bab muamalah. Kalaulah seseorang tu minta dengan seseorang, minta, dan dia kata serabut nak, dia beri dalam keadaan muka tak redha. Sebahagian ulama dalam kitab fiqh Syafi'i, dia kata benda tu tak jadi milik, tak tasarruf milik. Sebab apa? Kerana dia beri bukan dalam keadaan redha. Ya.
wala yahillu dan tidak halal. Maknanya benda tidak sah, bahkan haram. Tasadduqu bima yahtaju ilaihi li nafaqatihi aw nafaqati man alaihi nafaqatuhu fi yaumihi wa lailatihi. Tidak halal dia beri sedekah dengan barang yang berhajat orang yang di bawah nafkah dia, ataupun beri sedekah tadi dengan nafkah yang orang wajib atas nafkah dia. Maksudnya dia ada PT 100. PT 100 ni adalah nafkah kepada orang yang wajib nafkah tadi. Dia beri sedekah tu, tak ada lebihan, ada 100 min je. Maka ulama kata ketika ini tak boleh. Contoh dia ada duit 100, sehari-sehari dia wajib beri kepada orang bawah tanggungan nafkah dia 100. Tiba-tiba dia nak beri sedekah 100, ulama kata tak boleh. Ataupun dia ada 2 cupok beras. 2 cupok beras ni berhajat kepada orang yang berada di bawah nafkah dia pada hari tersebut. Maka ulama kata tak boleh sedekah. Melainkan kalau ada lebihan. Ada lebih tak apa. Tapi kalau hak tu hak berhajat, maka tak boleh. Yalah. Berhajat sungguh lah ni. Yalah. Hak berhajat sungguh. Melainkan ulama kata buat satu masalah. Melainkan ulama kata satu masalah je, walaupun orang nafkah kita berhajat, kita boleh beri. Iaitu masalah diyafah. Masalah diyafah, hak tu walaupun ahli keluarga kita berhajat, boleh tak kita beri. Maksudnya diyafah tetamu, menjamu tetamu. Jamu tetamu, walaupun tetamu tu mari, kita ada 2 cupok je beras. Yang mana 2 cupok beras ni cukup-cukup untuk nafkah bini kita hari ni. Ulama kata tak, masa tu kita boleh tak sedekah. Bahkan kalau mazhab Hanbali, jamu tetamu ni wajib. Jamu tetamu ni wajib. Ulama dalam mazhab Syafi'i ambil mana masalah ni? Ambil daripada hadis Nabi ketika mana suatu hari seorang lelaki dia mari ngadu, seorang sahabat dia mari ngadu pada Nabi, dia lapar. Kemudian bila dia ngadu dia lapar, Nabi pun tanya sahabat-sahabat, siapa yang nak jamu tetamu ni? Maka bangun seorang sahabat dia kata, ya Rasulullah biar aku. Bila buat balik rumah dia, bini dia kata, nak wui benda? Cukup-cukup untuk wui ke anak kita makan ke? Maka sahabat ni kata, buatlah apa-apa supaya anak kita leka sampai tidur. Lepas tu masak wui ke tetamu. Esok ni dia pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata, sesungguhnya Allah Ta'ala dhahika, Allah Ta'ala suka, ketawa. Imam Baihaqi dalam kitab Asma' wa Sifat, dia kata suka di sini bukan makna Allah Ta'ala ketawa betul, kerana itu muhal, mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud suka di sini yakni Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala redha. Bagus kita tengok kitab Al-Imam Baihaqi dalam bab Asma' wa Sifat ni untuk memahami masalah ayat-ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis mutasyabihat. Aulidaini la yarju lahu wafa, ataupun ia tak halal juga sedekah dengan nak bayar hutang yang mana hutang tadi dia tak berhajat untuk dilansaikan. Maksudnya ia hutang dengan kawan ni 100, janji nak bayar bila? Sebulan ataupun 5 bulan. Tapi dia tahu dah kawan dia ni seorang ni memang jenis mudah. Tak apa lah, tiada. Maka ulama kata kalau hak gitu tak apa. Tapi kalau dia tahu dah memang kawan dia ni, dak dia kata 100, nus pun kira. Dia kata nus, 1 kesh pun kira. Maka ulama kata ketika tu tak boleh. Yalah. Wa yustahabbu, dan disunatkan, bima fadala an hajatihi, dan disunatkan dia sedekah barang yang lebih daripada hajat dia. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, dia buat masalah mana? Contoh, kita pakai baju, pakai, lepas tu kita beli baju baru. Ulama kata baju lama tadi sunat sedekah. Tapi ni pada masalah dulu. Sebab apa masalah dulu? Masalah dulu, orang dulu dia ada baju 2 lah tu kira okey lah. 3 lah kira kaya. Sebab apa? Sebab dia biasa ada selah untuk musim panas, selah untuk musim sejuk. Tu je. Kalau ada 3 lah, kira lebih daripada hajat dia. Lepas tu ulama kata, mudah sebutnya, apa hak berlebihan daripada hajat kita, sunat kita sedekah. Bila sunat sedekah tu,
idza lam yashqa alaihi sabru ala dhaiqi. Kalaulah dia tidak susah di atas sabar apa di atas kesusahan. Maksud bila berlaku susah tu dia boleh tahan sabar dia. Tidaklah sampai jadi sumuk-sumuk. Yalah. Wa yukrahu dan makruh an ya'khuza, bahawa dia mengambil sadaqatu, sedekah ni. Walaupun dalam kitab ni, dalam kitab ini Imam Abdullah Bafaq Al-Hadrami sebut sedekah, dia masuklah sedekah, hibah dan hadiah, 3 sekali masuk. Mimman akhadha minhu, dengan sesiapa yang dia ambil daripadanya, bibai'in aw ghayri, dengan jual beli ataupun seumpama. Contoh mana? Dia hadiah kepada seseorang. Lama sikit rasa sayang pula beli mula ulama kata makruh. Ulama kata makruh. Kita hibah dah seseorang ataupun kita hadiah dah, lepas tu kita nak mula. Yang disebut dalam hadis, orang hak buat gini seumpama seekor anjing yang jilat, yang mutah kemudian jilat balik mutah dia. Ni balarah lah hak Nabi guna. Wa yahrumu dan haram as-su'alu, meminta-minta, alal ghani, atas hak kaya, bimalin, dengan harta, au hirfah, ataupun dengan pekerjaan. Maksud mana? Dia ada kerja dah, dia ada harta dah, dia ada kerja, yang mana pekerjaan tu cukup dah untuk duit dia, untuk nafkah dia, untuk keperluan. Ataupun dia ada harta, yang mana harta tadi sudah memadu. Maka ulama kata ketika itu haram dia pergi minta-minta. Haram dia pergi meminta-minta untuk lebih daripada keperluan ni, untuk berseronok-seronok. Ulama kata haram. Hak ni kena jaga sikit lah. Sebab tu Ana suka ambil prinsip seperti mana Ustaz Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah Hanafiyah Al-Bandani. Ustaz Hanafiyah, untuk pondok dia tidak penuh umum di Masjid Surah. Sebab apa? Sebab memang ada larangan daripada Nabi SAW. Bahkan dalam hadis Nabi sebut, orang yang meminta-minta dalam keadaan dia sudah ada keperluan, seolah-olah dia minta batu daripada api neraka. Ulama kata melainkan memang jadi adat orang minta benda tu. Adat mana? Contoh, kita kaya dah, tapi biasalah pinjam kertas, nak kertas selah, nak pen, nak kalam, obat kalam, benda biasa. Lepas tu ulama kata memang jadi adat orang minta. Tapi kalau fikih ni bukan jadi adat semua orang minta. Kita penuntut ilmu bisa adat minta benda tu. Maka ulama kata tak ada masalah. Wal mannu, dan ungkit-ungkit bisadaqati yuhbituha, dan ungkit dengan sedekah, yuhbituha, membatalkannya sedekah. Maksud membatalkan sedekah di sini yakni membatalkan pahala sedekah. Dia membatalkan pahala sedekah. Ya, mengungkit-ungkit ni macam dia ada beza macam dalam ia ungkit macam dalam hati dia dan apa yang zahir. Allah Ta'ala sebut la tubtilu sadaqatu bil manni wal adha. Wa tata'akkadu bil ma'i wal manihah, dan terlebih sunat untuk kita sedekah tadi dengan benda bil ma', dengan air, wal manihah, dan kambing. Hak ni kalau orang hak sedekah tu berhajat pada air lah. Kalau dia berhajat pada makan, afdal makanlah pula. Ni kawan tu lapar, kita beri air. Berapa? Afdal air. Wa tata'akkadu, kita kata beri air. Kawan tu banyak dah air, sekarang ni nak makanan, maka ketika itu afdal makanan kan. Bila dan kalau kita buka kitab-kitab fiqh, dia akan ada masalah sikit dalam masalah ni. Masalah bila dia kata mana seseorang tu dia beri sedekah dengan sifat. Sifat mana? Kita contoh, dia kata belajar Jordan ke? Belajar Jordan. Dia kata tak apalah, saya dapat tahu awak ni belajar macam Imam Nawawi. Jadi sebab awak belajar macam Imam Nawawi, saya pun sedekah ke awak, katakanlah RM20,000 untuk setahun. Padahal masa duduk Jordan, dia tak belajar pun macam Imam Nawawi. Bahkan tak belajar tu. Maka ulama kata, ketika itu sedekah tu dia tak milik. Bahkan wajib dia pulang balik. Sebab apa? Kerana seseorang tu beri dengan sifat. Bila beri dengan sifat,
maka apabila sifat tu tak ada dengan dia, maka ketika itu dia tidak milik sedekah. Sebab tu ayah kita sedekah kita ni sebab apa? Nafkah ke? Kita balik dah. Jadi ulama kata atas jalan sumbangan atas kita. Baik. Bila atas sumbangan lebih daripada nafkah kita, baik. Ketika tu mana cerita? Kawan kampung sedekah ke kita untuk kita mari belajar Jordan, belajar musik. Tiba-tiba mari sini dak belajar. Kita milik dak sedekah tu? Ulama kata dak milik. Sebab apa? Sebab kita tak belajar, kita tak buat apa yang dia sifatkan ketika dia sedekah. Maka ketika itu, dia tak milik duit itu. Bila tak milik, wajib dia pulang balik. Telefon. Datuk Uwi ke saya dulu RM20,000. Suruh saya belajar. Tapi saya main Jordan ni, tidur je. Tak ada pun. Universiti pun banyak riak lah. Lepas tu, datang halak. Tak bayar halak. Maka apa? Tapi kata tak, aku nak bayar mula. Kena bayar. Sebab apa? Sebab kita tak milik. Maka wajib pulang. Jalan. Sebab tu hati-hati lah dengan duit orang ni. Jangan buat gua lah. Jalan. Lepas tu dalam kitab-kitab fiqh ulama' masalah kok. Kalau seseorang miskin. Seseorang miskin, dia ni orang beri sama ada sedekah ataupun zakat. Sedekah ataupun zakat. Maka ketika itu, afdal dia ambil mana? Ulama' kata afdal dia ambil zakat. Jalan. Baik, sambung. Kita bersiam, bab puasa. Puasa ni, apa maksud siam? Siam daripada suluk lughah dengan makna imsak. Yakni bila? Tahan diri. Adapun daripada suluk syarak, imsakun anil mufakkirati ala wajhin makhsus. Tahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Puasa ni disyariatkan pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah ni banyak berlaku peristiwa-peristiwa. Kita sebut dah. Banyak peristiwa benda. Antaranya bulan Syaban. Tahun kedua Hijrah berlaku benda. Berlaku peralihan kiblat. Lagi berlaku benda. Syariat puasa. Lagi syariat zakat. Zakat fitrah. Lagi berlakunya perkahwinan. Tahun kedua Hijrah ni berlakunya perkahwinan di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah. Tahun kedua Hijrah juga. Lagi wafatnya anak Nabi SAW Ruqayyah. Tahun kedua Hijrah kok. Banyak peristiwa-peristiwa laku, kata para ulama. Ada pun hukum puasa. Hukum puasa ulama kata ada 5. Pertama, wajib. Bila wajib puasa ni? Pertama ulama kata wajib puasa bulan Ramadan. 1. Yang kedua, hak wajib puasa nazar. Wajib. Yang ketiga, wajib puasa kafarah, wajib. Lagi wajib puasa benda. Puasa kafarah, puasa nazar, puasa Ramadan. Yang keempat, puasa qada. Puasa qada wajib. Yang kelima, puasa yang pemerintah suruh. Contoh masalah mana? Contoh nak solat istisqa. Bila nak solat istisqa, pemerintah pun khabar. 3 hari lagi kita akan solat istisqa. Bila solat istisqa, aku kerajaan perintahkan rakyat puasa. Maka puasa ketika itu jadi wajib. 5 hak wajib. Puasa sunat ni banyak. Ulama kata sunat ni ada 3 bahagian. Ada sunat kerana mingguan, ada sunat kerana bulanan, ada sunat tahunan. Jadi kita akan tengok bab puasa-puasa sunat depan. Ada sunat kerana mingguan, sunat kerana bulanan, sunat kerana tahunan. Sunat tahunan apa ni? Asyura. Sunat kerana bulanan, hari-hari putih 13, 14, 15. Hari gelap 28, 29, 30. Hari-hari kemudian kalau mingguan, Isnin, Khamis. Belah. Ada puasa-puasa hak makruh. Puasa-puasa makruh ni mana? Puasa-puasa makruh ni ulama kata contohnya puasa dia tunggalkan puasa pada hari Ahad semata-mata. Kalau Ahad dia ikat dengan hari Isnin, tak apa. Ataupun dia tunggalkan puasa hari Sabtu saja, tanpa dia puasa hari Jumaat ataupun hari Ahad. Ataupun dia puasa hari Jumaat sahaja, tanpa dia ikat dengan hari Khamis ataupun hari Sabtu. Hukum dia makruh. Puasa haram bagi 2. Ada haram tapi sah, ada haram dan tidak sah. Puasa haram dan tak sah. Mana puasa haram dan tak sah ni? Puasa haram dan tidak sah iaitu puasa hari-hari hak haram puasa. Iaitu mana?
puasa hari 5 hari. 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 3 hari Tasyrik. Ada pun puasa tu haram dan sah. Puasa haram tapi sah puasa benda ni. Puasa haram tapi sah iaitu seorang isteri yang puasa tanpa minta izin suami ketika suaminya ada di rumah. Hal keadaan puasa tu puasa sunat. Kalau puasa sunat, nak puasa, kalau tok lelaki ada di rumah, dia minta izin. Kalau tok lelaki tak ada rumah, maksudnya tok lelaki pergi kerja KL ke, Kelau ke, maknanya tak balik hari tu. Tak apa lah. Faham? Ada pun kalau puasa qadha, ulama kata kena tengok. Kalau puasa qadha tadi kena buka ke tak kena buka, kena tengok dulu. Yakni kalau lah dia buka untuk puasa qadha ni, KG ada tak dia peluang dia untuk qadha? Kalau masih ada peluang untuk qadha, maka ketika itu dia kena buka. Tapi kalau lah tak ada dah peluang untuk qadha, maka ketika itu tak ada hal. Ya. Baik, baca. Kitab As-Siyam. يجب صوم رمضان باستكمال شعبان 30 أو برؤية عدل الهلال. وإذا رؤي الهلال ببلد لزم من وافق مطلعه لزم من وافق مطلعهم مطلعه. Baik, Kitab As-Siyam, bab puasa. Yajibu shaumu Ramadan, wajib puasa Ramadan bistikmali Sya'ban 30, dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Yang ni banyak. Contoh, baru ni kita dapat dah anak bulan pada 1 Sya'ban. Baik, maka ketika tu kita pun bila hari ke-29 kita pun tengok hari 29 Sya'ban. Esok boleh jadi 30 Sya'ban, boleh jadi esok 1 Ramadan. Kita pun tengok anak bulan. Malam ni tak ada nampak anak bulan. Maka ketika itu esok masih lagi 30 Sya'ban. Jelas? Au bi ru'yati adlin hilal, ataupun melihat oleh seorang yang adil melihat anak bulan. Contoh, orang lain tak nampak tapi seorang hak naik saksi. Dia kata dia nampak. Maka ulama kata ketika itu jadi wajib puasa Ramadan. Tapi ingatlah, seorang itu adil. Adil benda? Adil syahadah. Orang lelaki yang tak adil syahadah lah. Tengok dah balik dalam saksi-saksi adil syahadah. Cuma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam kitab kita ni dia sebut 2 masalah je. 2 masalah mana? Iaitu hak mewajibkan puasa 2 je. Puasa Ramadan 2. Sedangkan kalau kita buka dalam kitab-kitab Mutawalat, sebenarnya ada 9. Ada 9. Tapi anda tak sempat lah nak sebut ke. Kalau kita tengok dalam kitab Safinatun Najjar, dia akan sebut 7. Dia akan sebut 7. Safinah ke Syarah Safinah? Syarah Safinah. Dia akan sebut 7. Kalau dalam Al-Hajjul Qawi ni, atas tu sebut 2, bawah dia akan sebut 3 lagi, jadi 5. Tapi tak apalah. Cuma kalau kita kumpul-kumpul semua sekali, jadi 9. Anda dulu ingatkan, lalu tu kita nak buat daurah Muqaddimah Hadramiyah ni, bab puasa, cuma kerana tak jadi kita buat pengajian je. Bila pengajian ni kita sebut hak lebih utama je lah. Yalah. Ada tak waktu-waktu lain hak jadi wajib puasa Ramadan? Ada. Contoh mana? Seorang puan bukan adil syahadah, maka dia tidak boleh jadi saksi. Baik. Tiba-tiba dia balik isyak tu, dia tengok, dia kata dia nampak anak bulan. Maka ketika itu atas dia wajib puasa. Dan wajib juga puasa bagi orang hak percaya ni. Dia balik rumah, dia kata, mak tengok anak bulan tadi. Anak dia, takkan mak aku nipu mak aku kok. Dia pun percaya, maka dia wajib puasa. Tapi untuk pemerintah, qadi tak boleh ambil hukum untuk mewajibkan orang lain. Faham tak? Ni panjanglah perbahasan. Sebab qadi untuk mewajibkan orang lain, kena adil syahadah. Adil riwayah tak memadai. Cuma kita learning tak bakal dah ni. Sebab apa? Kita learning atas pemohon simpan. Gimana? Pemohon? Penyimpang mohon dia. Penyimpang mohon. Ikutlah. Hak tu hak tulis berita lah. Pakai hak tu je. Pakai dia seorang. Cuma ulama masalah mana? Seorang tak dia. Hak dia percaya dengan adil riwayah. Dia wajib puasa. Baik. Puasa dia ketika tu sah tak? Sah. Adakah diterima? Sah. Adakah dikira? Dikira.
Yujzi, adakah yujzi? Sah. Tapi adakah yujzi? Di sini dikhilaf di antara Imam Ibn Hajar dan Marabli. Imam Ibn Hajar kata sah puasa tapi lam yujzi, tidak dikira. Imam Ramli kata sah wa yujzi. Lah. Panjang lagi lah ada masalah ni. Cuma oleh kerana ni baca kitab sekadar untuk tu je, kita sebut gitu je lah. Kalau kita talaqi khusus, anak akan sebut lah ke 99 tu. Cuma ada biar dululah. Wa idza ru'iya al-hilalu bi baladin, apabila nampak satu anak bulan. Okey, timbul masalah tadi. Soalan dia iaitu masalah hari Syak. Hari Syak bukanlah semata-mata 30 Syaban berlaku hari Syak. Tak. Dia hari Syak ni bila berlaku hari Syak? Hari Syak ni apabila malam sebelum tu awam tak nampak, anak bulan tak nampak. Lepas tu langit berawan, tiba-tiba esok ada orang kata nampak anak bulan. Hal keadaan orang nak cakap tu bukan hadis syahadah. Hak tu baru jadi hari Syak. Tapi kalau malam tu cerah derang, maka tak timbul hari Syak. Faham? Idza ru'iya al-hilalu bi baladin, apabila nampaknya anak bulan dalam satu negara. Lazima man wafaqa matla'ahu. Matlak ni apa maksud matlak? Matlak ni iaitu tempat terbit matahari. Matla'ahu wajib puasa apabila satu tempat nampak anak bulan, tempat tu maka ulama kata jadi wajib. Maksud mana? Ya asalnya jarak dia ni ulama kata 24 farsah. 24 farsah ni satu farsah sebelah. Jadi contoh nampak anak bulan sini. Jadi 24 farsah kali sebelah lingkungan dia, hak tu wajib. Tapi negara kita sekarang tak beramal dah dengan hak ni. Negara kita beramal dengan dia. Negara kita beramal satu negeri kira satu negara puasa. Hak ni dia ambil pendapat sebahagian dalam mazhab Syafi'i dan sebahagian dalam mazhab Hanbali. Ya. ولصحة الصوم شروط. الأول النية لكل يوم، ويجب التبييت في الفرض دون النفل، فتجزئه نيته قبل الزوال. ويجب التعيين أيضا دون الفرضية في الفرض. ولصحة الصوم شروط. Dan bagi sahnya puasa itu ada syarat-syarat. Ni nak tegang syarat-syarat sah puasa. Al-awwalu, yang pertama, an-niyat. Niat. Sebab kita sebut dah, niat puasa ni adalah ibadah. Ketika itu kita belajar dah niat, maka niat ni jadi wajib. Cuma ulama kata niat puasa hak wajib di waktu malam. Walaupun ketika itu jadi azam, tapi azam tu fi maqamin niyat. Azam ketika itu ia berdiri di maqam niat. Yalah. An-niyatu li kulli yaumin. Niat pada tiap-tiap hari. Wajib kita niat puasa Ramadan ni tiap-tiap hari. Sebab ulama dalam mazhab Syafi'i melihat puasa ni adalah hari-hari yang terpisah. Ibadah-ibadah yang terpisah. Bila ibadah-ibadah yang terpisah, maka ketika itu kena niat setiap waktu. Yalah. Berbeza dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia kata niat ni adalah sebulan. Boleh niat untuk sebulan tu. Cuma kita jangan melihat kepada mazhab Maliki kata boleh niat sebulan je. Kita kena dalami juga kitab-kitab mazhab Maliki. Ana masalah ngaji kitab mazhab Maliki. Rupa-rupanya mazhab Maliki ni kalaulah putus niat, putus kita terangkat syarat wajib. Contoh mana? Kita satu Ramadan kita niat sebulan mazhab Maliki. Tiba-tiba hari ke-4 mari haid. Hari ke-10 suci. Hari ke-10 tu kena niat mula untuk sebulan. Sebab apa? Niat hari tu tak membalik. Sebab terputus terangkat syarat wajib. Sama juga dia musafir ke apa ke. Yalah, hal ni pada mazhab Maliki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma dalam mazhab Syafi'i kena niat tiap-tiap malam. Baik, boleh tak kita niat sebulan? Ulama dalam mazhab Syafi'i kata boleh niat sebulan. Baik, sebab apa? Supaya kalaulah
ada hari-hari yang kita tak ingat niat, maka KD memada. Baik, memada di situ adakah memada puasa ataupun memada pahala? Ini satu perbahasan. Baik, kita puasa sebulan, kita malam 1 Ramadan, kita niat sebulan. Niat sebulan. Kemudian hari 5 Ramadan tak ingat nak niat. Kita niat je sebulan itu. Pakai kita kena niat pula tiap-tiap malam. Tiba-tiba malam 5 Ramadan kita tak niat. Baik, malam 5 Ramadan kita tak niat tu, adakah hasil kita pada puasa kita pada 5 Ramadan? Di sini ulama berlaku khilaf. Ada ulama dalam mazhab Syafi'i kata terhasil pahala dan terhasil puasa tu. Tak payah qada. Sebab apa? Sebab ketika itu taklid mazhab. Ada pun Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia kata tak. Hasil di situ hanya hasil pahala dia. Puasa dah hasil. Iaitu benda wajib diqada pula. Tapi dia tak boleh makan hari tu. Selagi kena sebut, bila sebut niat, jangan kita faham niat-niat ni saja aku puasa. Tapi kalau kita tahu dah, esok aku nak puasa, niat dah tu. Yelah dah. Niat sebulan tu wajib 1 Ramadan ke? Ke boleh 2 bulan? Mazhab Maliki ni niat 1 Ramadan. Wajibu dan niat dan wajib tabyitu fil fardi, dan wajib memalangkan niat pada fardu. Dalam kitab kita dia sebut fardu. Bila sebut fardu kita sebut dah puasa hak fardu bukan setakat Ramadan. Puasa nazar malam, puasa kafarah fardu, puasa qada fardu, puasa kerana pemerintah suruh fardu. Maka puasa-puasa hak fardu hak kita sebut hak tadi hak wajib-wajib. Wajib niat waktu malam. Contoh bangun subuh, kita tak niat pun nak qada puasa ni. Padahal tengok makanan ada tak apa lah. Kita pun kata hari ni aku puasa qada, sah tak? Ulama kata tak sah. Sebab apa? Puasa qada ni fardu, maka kena niat waktu malam. Yalah. Dunan nafli, tidak pada puasa sunat. Sebab puasa sunat boleh niat waktu siang. Fatujzi'uhu, maka memadanya niat puasa sunat. Fatujzi'uhu, maka memadanya nafli. Niyatuhu, bahawa niat-niat ia qabla zawal, sebelum gelicir matahari. Maksudnya sebelum masuk waktu zuhur. Tapi syarat dia belum makan lah. Kalau makan dah, mu'tamad mazhab Syafi'i tak boleh. Walaupun ada qaul dalam mazhab Syafi'i, dia kata sekalipun sudah makan boleh buat niat. Tapi pendapat ini pendapat yang syaz. Sebab apa? Ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata mana boleh niat. Dia gini, ada 2 hadis. Nabi kata man lam yubayyit siyamah fala siyamalah. Siapa tak memalangkan puasa dia, maka dia tidak ada puasa. Dalam hadis lain ada pula ulama hadis yang mana ketika Nabi SAW pergi rumah Sayyidatina Aisyah, Nabi kata hal indakum ghada, maka Sayyidatina Aisyah kata la. Maka Nabi pun kata fa inni idzan usim, kalau gitu hari ni aku puasa. Maka ulama dalam mazhab Syafi'i, kan kita belajar dalam usul fiqh. Usul fiqh kata benda himpun lebih baik daripada tarjih ataupun nasakh. Maka ketika itu ulama dalam mazhab Syafi'i himpun. Hak kata kena malangkan niat ni puasa fardu. Adapun hak ni puasa sunat. Sebab apa? Sebab Nabi sebut ghadak. Bila ghadak, makanan yang dimakan tengah hari. Faham? Ghadak makanan makan hak tengah hari. Baik, ketika itu ulama kata niat boleh niat sebelum zuhur. Sebab Nabi sebut ghadak. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, dia melihat hadis ni menasahkan hadis ni. Maka dia kata sekalipun puasa fardu boleh niat sebelum zuhur. Jelas? Jelas. Wajibu dan wajib ta'yinu aidan, wajib ta'yin puasa tadi. Contoh ta'yin benda, saja puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah. Dunal fardiyati fil fardi, tapi tak wajib sebut fardu ketika fardu. Sebab apa? Sebab bila sebut Ramadan memang lazim mazum, Ramadan tu wajib. Kalau sebut qada memang lazim mazum, bila sebut nak qada tu wajib. Jadi tak sebut. Jelas. Cuma ulama khilaf lah pada masalah kalau budak-budak tu tak balik lagi. Tapi mumayyiz dah. Dia nak niat puasa. Dia niat puasa. Baik, maka ketika itu kena sebut tak fardu. Maka sini ada khilaf di kalangan para ulama. Jelas. As-sani, yang kedua.
Syarat sah yang kedua, imsaku, tahan diri. Anil jima'i amdan wa istimna'i, dan juga tahan diri. Tahan diri daripada benda ni. Anil jima'i, daripada jimak. Jimak benda yang amdan, yang sengaja. Kalaulah jimak tadi tak sengaja, maka ulama tak sengaja ataupun jahil, maka ulama kata ketika itu dimaafkan. Tapi kita kena faham, jimak sini hak membatalkan ni, ulama kata jimak yang sah. Jimak sah ni mana? Tenggelam hasyafah hak sah. Kalau orang khunsa tak jadi dalam farah hak sah. Sebab masalah dia, kalaulah seseorang tu ia khunsa, ia pergi jimak perempuan, baik, puasa dia batal tak? Puasa dia tak batal. Sebab apa? Sebab khunsa, dia tak tahu hak mana hak anggota dia, hak jelas. Ya. Dan orang yang membatalkan puasa dia dengan jimak, orang yang membatalkan puasa dia dengan jimak, maka ulama kata pertama dia berdosa. Puasa dia batal, pertama dia berdosa. Dosa dengan dosa yang besar, lelaki atau perempuan. Kemudian dia ni wajib imsak. Dia berdosa, puasa dia batal. Yang kedua, puasa dia batal. Lelaki atau perempuan, puasa dia batal. Yang kedua, wajib dia tahan diri. Wajib dia imsak. Walaupun puasa dia batal, tapi wajib dia imsak. Tak boleh awal dia batal, dia pun makan. Dia kaedah paling penting kita kena faham. Seseorang yang membatalkan puasa dia tanpa keuzuran, maka wajib ke atas dia imsak. Dia membatalkan puasa dia tanpa keuzuran, maka wajib dia imsak. Jelas tak? Wajib dia imsak. Yang ketiga, wajib dia qada puasa tersebut. Puasa tu kena qada. Kemudian dia ada yang kelima, dipanggil kafaratul uzma. Orang kita jangan salah. Kafarah uzma dengan qada puasa lain. Dia wajib qada hak tu, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, 1 hari pula. Faham? Jadi orang yang membatalkan puasa dengan jimak, wajib ke atas dia 5 kali. Ya dah. Wa istimna'i, dan juga batal juga puasa dengan istimna. Istimna ni bila keluar mani. Keluar mani sini, keluar mani atas jalan halal ataupun atas jalan haram. Jalan halal mana jalan halal? Jalan halal kalau atas guna tangan bini ataupun tangan bini ataupun tangan bini ataupun tangan hamba. Ada pun jalan haram, tangan dia, onani, tangan haram ni. Haram ulama kata. Sebab ulama berdalilkan ayat dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun ulama kata haram onani. Walaupun ada sebahagian ulama antara Ibn Hazmin Az-Zahiri, dia kata tak apa, tapi pendapat tu bersalahan dengan pendapat majoriti ulama. Onani haram. Jelas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma ulama kata sini kalau dia mubasyarah lah. Kalau dia tak mubasyarah tu lain. Tak mubasyarah tu lain. Contoh dengan dia sakit ataupun berbagai-bagai masalah lagi. Masalah onani ni insya-Allah kita akan bahas banyak sikit lagi lepas petang ni pukul 3. Insya-Allah taala kita bahas sini. Bersama tanya beliau. Allah a'lam wa qawluhu wa astagfirullah azim. Bismillah. Ustaz, kalau kita mohon bantuan kerajaan, contohnya mohon BPN baru-baru ni, dalam keadaan kita cukup je pembelanjaan dan keperluan kita, cuma kita mohon tu sebab memenuhi kriteria yang kerajaan tetapkan, maka waktu tak ada masalah. Tak ada masalah. Selagi ulama kata sebab kita ni memang masa tu kerajaan nak beri belaka kepada rakyat BPN, maka tak ada masalah. Lainkan kalau memang dihadkan, dia minta pada kerajaan dengan minta kepada individu lain, pula ulama bahas masalah ni. Jimat yang sah termasuk melalui pernikahan. Sama ada nikah ke tak nikah, ia kira tu asal berlaku jimat. Adakah seseorang yang lupa untuk puasa sunat wirid pada hari kebiasaannya berpuasa juga disyaratkan untuk belum makan dan minum sebelum gelincir matahari? Mu'tamad pada mazhab Syafi'i, ya. Masalah ni tidak nafi ada khilaf, tapi mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, ya, disyaratkan juga bahawa dia tidak makan lagi.
Sah? Dah. Dah lah. Allah Ta'ala alam sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.